Assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya Fazril Hisham Afandi, bersiaran dari Studio HD RTM Kuching. Berita pagi Sarawak hari ini edisi Isnin 23 Mac dimulakan dengan perkembangan ini. Orang ramai diingatkan bahawa pusat saringan COVID-19 di Hospital Umum Sarawak telah dipindahkan ke Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sarawak di Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus, Kuching. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, pusat saringan yang baru tersebut lebih kondusif dan mempunyai persekitaran yang selamat. Sehubungan itu, Dato' Ahmad Douglas sekali lagi menasihatkan mereka yang mempunyai kontak rapat atau kontak kasual dengan peserta daripada mana-mana 5 kluster penyebaran wabak COVID-19 untuk mendapatkan saringan di kompleks berkenaan. Dato' Ahmad Douglas menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat harian JPBN di Kuching. Beliau menasihatkan mereka yang mempunyai gejala jangkitan COVID-19 untuk segera mendapatkan rawatan di 4 buah hospital yang telah ditetapkan, iaitu Hospital Umum Sarawak, Hospital Sibu, Hospital Miri dan Hospital Bintulu. Dato' Ahmad Douglas menambah, hospital-hospital swasta juga perlu menasihatkan pesakit yang mempunyai simptom jangkitan COVID-19 untuk mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. Dalam pada itu, beliau mendedahkan seramai 125 individu sedang dikuarantin di 6 buah pusat kuarantin di seluruh negeri setakat Sabtu lalu. Kuching merekodkan jumlah tertinggi iaitu 37 di 2 buah pusat, diikuti Sibu 29 dan di Miri 23 orang. Sarawak mencatatkan pertambahan 8 lagi kes baru positif COVID-19 setakat semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN menerusi kenyataan media mendedahkan ini menjadikan jumlah bilangan kes positif COVID-19 di Sarawak kepada 76 sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac lepas. Kenyataan tersebut menyatakan 7 kes baharu berkenaan dirawat di Hospital Umum Sarawak, manakala 1 kes di Hospital Miri. Dalam pada itu, sebanyak 44 kes baharu individu dalam siasatan PUI jangkitan COVID-19 turut dilaporkan dan ini menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 795 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan waktu operasi semua pasaraya besar, pasaraya, kedai runcit, kedai kopi, klinik swasta, restoran, kedai sebaneka 24 jam dan stesen minyak di negeri ini dihentikan mulai pukul 7 malam hingga 7 pagi. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan JPBN, arahan tersebut akan berkuat kuasa mulai Selasa depan hingga 31 Mac ini. Kenyataan tersebut menambah keputusan berhubung perkara itu dibuat pada mesyuarat harian JPBN yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga pengerusi JPBN Sarawak di Kuching. Katanya ini penting bagi menghentikan pergerakan orang ramai yang masih banyak berkunjung ke sesetengah tempat pada waktu malam. JPBN berkata arahan terbaharu ini juga merupakan satu lagi strategi baharu jawatankuasa berkenaan dalam membantras wabak COVID-19 daripada terus merebak. Dalam perkembangan lain, semua pasaraya besar, kedai runcit, farmasi dan klinik swasta juga diwajibkan membuat penjarakan sosial 1 meter antara individu lain dalam kawasan premis berkenaan. Pihak polis juga akan melakukan pemeriksaan secara rawak ke premis terlibat bagi memastikan arahan tersebut dilaksanakan. Pemilik pasaraya besar, kedai runcit, farmasi dan klinik swasta turut dinasihatkan supaya melakukan pemeriksaan suhu badan ke atas pelanggan mereka di samping menyediakan cecair pembasmi kuman atau hand sanitizer. Perintah Kawalan Pergerakan PKP di negeri ini menyaksikan rata-rata pengguna jalan raya menyambut baik saranan kerajaan dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Tinjauan kru kami di Kuching mendapati kawalan pergerakan terus diperketatkan di beberapa lokasi tumpuan laluan menuju ke pusat bandar.
Operasi sekatan jalan raya yang dilakukan Polis Diraja Malaysia bersama anggota Angkatan Tentera Malaysia ini bertujuan mengawal dan mengehatkan pergerakan orang awam. Sekatan dilaksanakan di beberapa lokasi tumpuan iaitu di Jalan Abel Padungan, Jalan Tun Ahmad Zaidi Idrus dan Jalan Tun Abang Haji Openg. Rata-rata kenderaan yang melalui kawasan tersebut membabitkan pekerja dan kaki tangan perkhidmatan penting serta keluar membeli barangan keperluan asas. Manakala tinjauan ke beberapa kawasan tumpuan juga lengang. Sementara Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit mendedahkan 2 buah keluarga telah diarahkan balik ke rumah masing-masing semasa sekatan jalan raya dilakukan bersama anggota ATM. Ia berikutan alasan yang diberikan tidak munasabah. Sekatan jalan raya semalam dilakukan selepas Jambatan Lanang, Sungai Bidut, Teku, Pasai Siong dan Batu 12 Jalan Sibu Bintulu. Di Limbang, PKP memasuki hari kelima semalam mendapati penduduk kawasan tersebut mempunyai kesedaran tinggi dan memahami perintah yang telah dikuatkuasakan itu. Berdasarkan tinjauan RTM di sekitar Bandar Limbang, kesemua premis yang diarah tutup telah berbuat demikian termasuk di kawasan Jalan Perindustrian Limbang. Walaupun pasaraya dan kedai runcit dibenarkan beroperasi, namun premis tidak dikerumuni orang awam seperti kebiasaannya, bahkan yang datang hanya membeli barangan keperluan. Malah terdapat pasaraya yang mengambil langkah seperti mengehatkan seorang ahli keluarga sahaja dibenarkan masuk membeli barangan keperluan selain tidak membenarkan kanak-kanak bawah 12 tahun memasuki premis. 150 anggota polis dan tentera akan bertugas selama 24 jam setiap hari sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP di daerah Bintulu. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Zuhaili menegaskan ini selaras dengan keputusan kerajaan meletakkan pihak tentera untuk turut serta dalam operasi kawalan PKP ini. Daripada jumlah 150 anggota, seramai 48 orang adalah merupakan anggota tentera dari Batalion ke-7 Regimen Sempadan yang diketuai Pegawai Memerintah Lieutenant Colonel Nur Hisam Miskon. Superintendent Zulkifli menyatakan kepada media selepas sesi taklimat kolaborasi penugasan PDRM ATM di Balai Polis Pusat CPS Bintulu. Di mana pihak ATM membantu pihak polis dalam usaha kita memperkasakan perintah kawalan gerakan. Saya rasa tak perlu kerisauan lah. Yang paling penting kita nak educate masyarakat ni supaya memahami undang-undang yang telah ditetapkan. Itu saja, ikut peraturan. Ikut peraturan, keperluan yang tak perlu tu tak perlu keluar lah. Oleh itu, hanya ketua keluarga sahaja yang boleh keluar bagi mendapatkan bekalan makanan atau ubat-ubatan. Manakala bagi yang kaki tangan perlu keluar bekerja, surat arahan bertugas perlu dibawa bersama. Di Bintulu terdapat 4 kawasan kawalan yang dilakukan iaitu melibatkan laluan pesisir Tanjung Kidurong Samalaju, Jalan Bandar Bintulu Kidurong, Jalan Pen Borneo Batu 10 Kampung Penan Muslim dan Simpang Jepak. Di samping melakukan kawalan, pemeriksaan pematuhan peraturan jalan raya turut dilakukan manakala rondaan oleh pihak unit rondaan bergerak terus dilaksanakan. Superintendent Zulkifli bersama Lieutenant Colonel Nur Hisam turut melakukan pemantauan dan tinjauan ke lokasi tempat kawalan bagi memastikan kesiapsiagaan dan kepatuhan orang awam terhadap perintah kawalan pergerakan. Perkhidmatan bas ulang alik Miri Kuching dihentikan buat sementara bermula hari ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, operasi berkenaan dihentikan selaras dengan saranan kerajaan dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Datuk Lee Kim Shin memberitahu perkhidmatan bas henti-henti juga telah dihentikan sementara di seluruh negeri atas arahan Kementerian Kesihatan. Ujar beliau, tindakan proaktif ini diambil oleh Persatuan Bas Sarawak kerana menitik beratkan keselamatan dan kesihatan pemandu bas dan juga kaki tangan mereka. Datuk Lee menerusi kenyataan menyeru rakyat Sarawak supaya memainkan peranan penting dalam mencegah penularan wabak ini. Beliau turut menasihati agar sentiasa mengutamakan kebersihan diri. Penduduk di negeri ini dinasihatkan supaya tidak melakukan pembelian panik sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Menurut Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bahagian Miri, Joe Azmi, pihaknya menjamin barangan asas mencukupi untuk keperluan rakyat sepanjang PKP ini.
Joe Azmi berkata langkah proaktif sentiasa diambil dengan memastikan pemantauan dilakukan setiap hari. Ia bagi memastikan harga dan barangan di negeri ini, khususnya miri, sentiasa memenuhi keperluan penduduk. Beliau yang dihubungi pemberita memberitahu KPD NHEP kini sedang berusaha mendapatkan bekalan cecair pembasmi kuman atau hand sanitizer. Walau bagaimanapun bekalan tersebut bergantung kepada jumlah yang ada di Semenanjung, berikutan ia merupakan permintaan tinggi masa ini. Di Sibu, seorang lelaki ditahan kerana disyaki menikam seorang pengawal keselamatan di dada menggunakan pisau di bangunan Pusat Transformasi Bandar UTC Pasar Sentral, Jalan Channel kira-kira pukul 4.24 petang Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Sibu, ACP Stanley Jonathan Ringgit mendedahkan suspek berusia 22 tahun itu berjaya ditahan polis pada hari yang sama di stor bangunan berkenaan. ACP Stanley mendedahkan siasatan menerusi kamera litar tertutup mendapati suspek dilihat mundar-mandir di belakang mangsa sebelum mendekati mangsa yang sedang duduk di kerusi dan menikam dada mangsa. Sebilah pisau lipat berjaya dirampas daripada suspek. Mangsa Inkan Nabau berusia 66 tahun mengalami kecederaan parah di bahagian dada, kini menerima rawatan di Hospital Sibu. Kes disiasat di bawah Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan semasa merompak. Sekian perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media paling dipercayai. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Dengan itu, saya Fazrul Hisham Afandi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.